Hari ni kita nak cakap pasal ibadah, pasal komponen ibadah. Aspek ibadah ni ada banyak kaedah, banyak pandangan, banyak pendapat. So kita tengok satu persatu, mudah-mudahan adalah sikit-sikit sebanyak. Terutama bila kita bercakap sekarang orang bercakap norma baru, praktis baru. Ialah dalam suasana yang berbeza. Kita tengok balik, kita review balik ibadah yang kita buat. Ada orang sebelum puasa dia kata puasa tahun ni tak ada bazar Ramadan. Tak puasalah kita. Sebab bila kita dah lama hidup dengan berpuasa, dengan ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan tu dah jadi macam wajib. Ya, kalau tak ada bazar macam tak puasa. Kita lalu ikut tapak-tapak bazar Ramadan yang biasa tahun-tahun lepas ada. Kita rasa macam alah, tak rasa suasana Ramadan. Betul atau salah? Suasana Ramadan tu apa? Saya ingat kalau orang duduk dekat orang-orang tengok suasana dekat negara-negara Arab, ya, kita akan rasa Malaysia ni tak ada suasana Ramadan. Mungkin, ya. Sebab itu kita nak check balik. Kita bukan nak cakap tajuk yang berat-berat. Kita nak check, nak tengok balik dalam persekitaran hidup kita yang biasa-biasa. Ya, kita orang biasa je. Sebab tu saya pecahkan pada ibadah ni, ibadah Ramadan lah. Ibadah Ramadan. Nombor satu, ibadah puasa. Yang kedua, ibadah-ibadah yang Ramadaniyah ni, tarawih ni kalau kita kata bulan Ramadan lah, ya. Ataupun tadarus, bukan baca Quran tu Ramadan saja. Saya suka ada satu ungkapan, dia kata jangan salah faham, jangan kata Ramadan bulan ibadah, ya. Sebab Ramadan bukan bulan ibadah. Bulan ibadah ialah bulan-bulan yang selain daripada Ramadan. Kena dengar betul-betul lah. Bulan ibadah, bulan-bulan lain selain Ramadan ialah bulan-bulan ibadah. Sebab kita kena beribadah setiap bulan. Habis bulan Ramadan tak payah buat ibadah, ya. Bukan. Bulan Ramadan ialah bulan gandaan ibadah, ya. Ramadan kita kena gandakan ibadah sebab memang itu keistimewaan Ramadan. So selama ni kita kata bulan Ramadan bulan ibadah. Kali ni kita tukar versi baru. Bulan Ramadan bukan bulan ibadah. Bulan Ramadan ialah bulan gandaan ibadah. So kalau Ramadan baru nak start buat ibadah, tak betul sebenarnya. Buat ibadah pada bulan lain. Ramadan kita tambah tarawih, tadarus, ya. Ini antara ibadah-ibadah yang terdapat dalam bulan Ramadan secara khusus. Sedekah, ya. Sebab tu sama juga saya kata, bukan sedekah bulan Ramadan saja, tapi bila masuk bulan Ramadan ni dia kita kata apa, hawak sikit. Dia punya kempen ibadah, dia punya kempen sedekah, ataupun dia punya praktis sedekah tu dia jadi lebih hidup, ya. Lebih kita rasa tu kebiasaan. Selama ni pun kita rasa macam tu. Dan kita sentuh sikit nanti tentang raya, ya. Mungkin raya pun sebenarnya ibadah, ya. Raya jangan kita kata adat, jangan kata budaya. Raya tu adalah ibadah. Ada banyak perkara yang terkandung dalam ibadah Aidul Fitri. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kalau kita tengok kita pun tak lama ni, dalam setengah jam 40 minit. Nombor satu, puasa versi baharu, ya. Puasa versi baharu. Puasa versi baharu tanpa bazar. Kita tak ada bazar, jangan sedih sangat. Dulu sebelum Ramadan orang kata tak ada bazar. Kali ni bazar Ramadan tak ada. Tak puasa lah kita. Ataupun tak rasa, tak menghayati puasa tu. Sebab kita silap penghayatan sebenarnya. Kita ingat puasa tu dia dihidup bila ada bazar, ya. Sama juga sekarang orang dah mula bercakap, ya. Sebab PKPB kita disambung sampai 9 Jun. Masing-masing kata kali ni tak boleh balik kampung, ya. Tak raya lah kita. Sebenarnya balik kampung tak pernah ada ibadat balik kampung dalam menyambut Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Nanti kita tengok tajuk hari raya tu. Ini yang kita kata versi baru. Sebab
uh, tidak semua benda yang kita dah biasa buat, kita dah comfort zone, berada dalam comfort zone, kita dah Allah, benda tu dah jadi sendiri dah. Betul, tapi tidak semestinya betul. Sebab itu dalam konteks kualiti contohnya, kita selalu sebut betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kita kena ada analisis, kena betulkan. Ni kerja kita nak analisis lah ni, nak tengok yang mana sebenarnya yang kita kena betulkan dan yang mana yang kita kena biasakan, yang betul mana yang kita kena biasakan. Tuan-tuan, saudara yang dikasihi sekalian, nombor 1, Ramadan tanpa bazar. Tak apa, Ramadan tak ada. Kita masak sendiri sebab makanan yang paling afdal kita makan ialah makanan yang dimasak di rumah. Makanan sihat, makanan bersih. Ya. Bukan kata kat bazar tak bersih, tapi kat rumah lagi bersih. Sebab dekat bazar yang tukang masak ni kalau kita fikir sendiri pun boleh sebenarnya. Kat bazar kita masak, kalau kita jual kat bazar, kita masak, kita tak makan. Kita masak untuk jual kat orang. Sebab itu kat rumah lebih ikhlas masak dia. Kita tak nafikan ramai yang peniaga-peniaga kat bazar, dia kata kami masak dengan ini homemade, kita masak dengan compassion, with compassion, dengan kasih sayang, whatever. Tetapi kita bandingkan dengan masak di rumah, sebenarnya kalau tak sebut pun dengan kasih sayang, dia mesti masak dengan kasih sayang. Kecuali memang dia masak tak racun nak bagi kat orang. Kita masak dekat rumah, makanan paling lebih sihat sebab lebih bersih. Kita masak untuk kita sendiri juga makan, kita tak akan masak main-main. Dan masak di rumah ni, selain daripada dia boleh jadi aktiviti keluarga, dia boleh jadi satu jambatan ke syurga. Sebab kalau orang perempuan, isteri-isteri yang masak dekat rumah, banyak benda dia boleh buat tu. Yang pertamanya, isteri yang menguruskan rumah tangga ni akan masuk syurga dulu. Tunggu suami dia dekat dalam syurga. Dan kalau dia masak sendiri dekat rumah untuk suami dia, kalaupun adalah masalah biasa-biasa sikit-sikit, rasa geram dekat suami, ataupun suami hari ni mood tak berapa elok, marah-marah, masa masak tu lah. Masa masak tu adalah peluang doa, peluang kita racun banyak-banyak dengan doa. Kita masukkan ingredient kita, masa nak basuh beras baca doa, masa nak letak periuk tu atas dapur baca doa. Itu semua kuasa kita, kuasa kita, bidang kuasa kita. Sebab dekat dapur kita berkuasa. Start daripada awal sampai habis kita baca doa kat makanan tu yang kita masak, dan itulah makanan yang suami kita akan makan. Apa lagi yang kita nak peluang. Sebab nak pergi baca doa, nak pergi embus kat belakang tengkuk dia, bukan senang. Silap-silap kena marah nanti, kena check balik buat apa. Tapi ni peluang. Masak sendiri kat rumah, suami pun boleh tolong. Peluang. Ya. Dan ini ibadah versi baru. Ibadah cara baru. Kalau selama ni kita tak sempat nak masak sendiri, ataupun bukan tak sempat, tapi kalau ada bazar tu ada pilihan. Sekarang tak ada bazar. Masak sendiri, suami keluar pergi cari, sebagai ketua keluarga tadi, keluar pergi cari rezeki, pergi beli makanan, pergi beli bahan mentah. Itu adalah pahala, peluang kita dapat pahala. Sebab suami tugasnya menyediakan nafkah, menyediakan makan minum, pakaian, tempat tinggal, ilmu, kesihatan dan sebagainya. Jadi kalau suami peluang pergi beli barang-barang makanan, bawa balik, dan isteri ambil peluang masak, uruskan kerja-kerja rumah untuk suami, cantik. Bukan waktu biasa. Sebab kalau masa ada bazar, mungkin terpengaruh kita nak pergi beli bazar. Pergi bazar tu kadang-kadang adalah benda-benda lain lagi yang ada dalam tu, dalam bazar tu macam-macam. Kita kata inilah kali berpuasa Ramadan yang kita tidak membazar dan tidak membazir. Sebab kadang-kadang bila kita selama ni kita tak perasan, mungkin bila beli dekat bazar ni mungkin lebih mudah rosak makanan, sebab dia makanan ni dia masak banyak-banyak sekali. Contoh
Ya, kita beli pun kita tak tahu yang mana baru masak, yang mana dah lama. Mungkin itu berlaku. Tapi kat rumah kita tahu. Ya, kita tahu bila kita nak masak, kita masak dekat-dekat nak berbuka. Ya, dan lebih berkualiti, lebih sihat, lebih selamat, lebih banyak pahala, apa lagi? Ya, lebih terjaga, tidak membazir. Ya. Biasanya kalau Ramadan lepas kita pesan pergi bazar boleh, tapi jangan membazir. Membazar bukan membazir. Tapi kali ni tak boleh nak pergi bazar. Dah yang confirmnya tak membazir lah. Kita tak beli ikut suka hati kita, ikut nafsu kita. Ya, kita pergi bazar tu kadang kita tengok semua benda kita nak. Ya. Bila waktu lapar tu kan. Dan satu lagi ya, ini satu benda yang kita kata ibadah yang cara tak sedar. Sebab sebelum ni bila ada ini untuk orang yang pergi bazar lah, ada je nanti orang jawab, dia kata saya memang selama ni pun saya tak pernah pergi bazar. Itu lain, itu dah cantik dah tu. Dah terjaga daripada benda yang kita cakap ni. Tapi bukanlah pergi bazar tu salah. Pergi bazar tak salah. Cuma membazir itu yang salah. Dan adalah beberapa perkara masak sendiri lebih baik. Itu yang kita nak cerita. Satu lagi dekat bazar ni, saya sangat-sangat yakin lah. Saya tak tahu setakat ni yang saya pergi beberapa bazar, saya tengok pun lebih kurang je sebenarnya. Kecuali ada bazar yang special lah. Ya. Dekat bazar ni, ya, memang berlaku ikhtilat. Saya pernah buat teka-teki dulu dekat pelajar saya. Saya kata kenapa kita tak boleh, kita tak bagus pergi kelab malam? Soalan mudah. Soalan UPSR. Tahun ni tak ada pun UPSR kan. Kenapa kita tak boleh pergi pasal malam, dekat kelab malam? Dia kata kelab malam tu campur lelaki perempuan, tak elok. Saya kata apa beza dengan pasar malam? Apa beza dengan bazar? Bazar tu Ramadan. Ya. Kita nak beli barang, nak berbuka puasa, cantik dah. Tapi dekat bazar tu jarang bazar yang tak ada ikhtilat. Ya. Jarang bazar yang tak bercampur aduk lelaki perempuan. Ya. Kadang-kadang berimpit-rimpit pasal ramai orang. Ya. Kena tempat murtabak yang popular tu, rapat-rapat. Itu yang kerajaan kita awal-awal lagi tak bagi buat bazar. Sebab bazar ni memang tak akan berlaku SOP, social distancing tu. Kalau tidak, bazar tu kosong. Tuan-tuan, saudara yang dikasihi sekalian, sebenarnya kita bila mengelakkan perkara yang haram, namanya kita buat ibadah. Ya, kita dapat pahala buat, kita mengelakkan daripada kita melakukan dosa. So kali ni kalau kat dapur nak ikhtilat lah. Kat dapur tak apa ikhtilat, suami isteri ikhtilat, anak-anak pun ikhtilat. Ya, dahlah pakai tak tutup aurat, tak tutup rambut. Bukan tak tutup aurat, tak tutup rambut. Sebab aurat kat rumah lain. Jadi boleh lagi bebas. Ya, nak pakai baju kelawar pun boleh kat rumah. Pergi bazar Ramadan kadang-kadang ada tu. Ada yang pakai baju kelawar. Separuh dah pahala puasa. Yang tu kan tengok. Sebab itu bila kita bercakap pasal ibadah Ramadan kali ni, puasa kita lebih terjaga. InsyaAllah. Jangan sedih lama sangatlah tak ada bazar. Sebab gembiralah bila tak ada bazar. Tak ada bazar maknanya aku tak ada banyak sangat dosa yang aku boleh elak. Ada mungkin yang kata tak ada bazar kita hilang punca rezeki. Mungkin Allah tentukan cara lain. Sebab sebenarnya kalau benda tu dah tak betul ataupun ada benda yang perlu diperbetulkan, Allah suruh kita ubah. Tapi bila kita masih ada pilihan, kita susah nak berubah daripada kebiasaan. Dan Allah turunkan ujian, Allah turunkan situasi PKP, Allah turunkan COVID-19, macam-macam. Satu peringatan yang lebih keras, satu peringatan, satu pertolongan, satu bantuan yang lebih mudah untuk kita berubah. Pasal semua orang terpaksa. Semua orang kali ini terpaksa tidak ikhtilat. Kalau kita pergi bazar Ramadan tahun-tahun lepas, kita buat ceramah kat sana, kita cerita tuan-tuan, puan-puan janganlah berikhtilat, janganlah bercampur, jangan laki perempuan tu jalan jauh-jauh, ada halal gap. Kalau kita sebut macam tu, agak-agak tutup ceramah kita. Ataupun kita kena ban lah lepas tu. Pasal suasana tak kena. Ya, suasana tak kena. Penerimaan tu agak susah berlaku. Tapi kalau sekarang, this is the time. Saya selalu sebut benda tu. Sebab
bila Allah turunkan satu-satu, tentukan, takdirkan satu-satu peristiwa, satu-satu situasi, itu bukan kebetulan. Ya. Allah memberi peluang untuk kita berfikir, untuk betulkan kebiasaan kita. Dan kita, saya sangat-sangat gembira dengan istilah normal baharu. Ya. Norma baharu itu nilai. Tapi normal, kita menjadikan dia kebiasaan, praktikal. Ya. Banyak kita tahu norma-norma baru, norma-norma kehidupan, tapi tak buat juga. Tapi kita kena terus praktiskan. Ini orang bisnes. Asalnya orang bisnes ni, di dunia ni orang bisnes yang guna normal, new normal. Sebab dia orang praktikal, dia orang praktis. Ya. Sebab dia bukan cakap tentang nilai, tentang apa semua, tapi habis macam tu falsafah. Dia cakap dalam bentuk application, dalam bentuk praktikal. Saya tak ada masalah. Ada orang kata new normal, ada orang kata new normal. Ya, tak apa mana-mana. Dan lagi bulan puasa ni, kalau kita tengok, bila kita puasa, kita lebih selamat kali ni. Puasa kita, ibadah kita kali ni lebih baik sebab kita tak mengeluh banyak. Balik kerja jam, ya. Bukan kita tak perasan tu. Balik kerja selalu tiap-tiap tahun bulan puasa, start petang sebelum Ramadan tu jam teruk. Jam teruk. Ada sampai orang kata dia tak tahulah, bila Ramadan ni stres lah. Oh, kita takut. Bila Ramadan datang, kita cakap tambah stres, kita takut. Termasuk dalam satu hadis Nabi kata cara orang Islam dan cara orang beriman dan cara orang munafik sambut Ramadan ni ada beza. Orang beriman sambut Ramadan tenang, gembira, tenteram, happy. Dia nampak yang best-best. Orang munafik ni dia nampak benda yang tak best, yang buruk-buruk. Ya. Bulan Ramadan jam, bulan Ramadan lapar, bulan Ramadan letih. So kita takut juga, kita risau juga. Alhamdulillah, tahun ni Ramadan versi tahun ni kita tak lalui pengalaman tu. Kalau keluar sekarang pun, walaupun kita dah makin banyak, tapi tidaklah semacam jam biasa-biasa tahun lepas. Ya, sebab yang kerja pun taklah sepenuhnya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada jam balik kerja. Ini versi baharu, versi PKP, Ramadan versi PKP ni. Ada jugalah yang mengeluh juga pasal Ramadan kali ni tak ada majlis buka puasa. Ya, tak boleh nak buat majlis buka puasa. Tak boleh nak buat tu cantik lagi. Ya, tak boleh nak buat tu cantik sebab beri makan orang buka puasa tu ibadah. Tapi kalau tak ada majlis buka puasa, tak boleh nak pergi buka puasa free. Itu cantik dah kalau kita tak buat, ya, cantik dah. Tahun-tahun depan pun kalau Ramadan balik normal balik pun tak payahlah fikir macam tu. Jangan terfikir menjadi umat ataupun menjadi manusia yang selalu meminta-minta, yang selalu mengharapkan orang bagi makan. Walaupun kadang-kadang kita kata ya, kita taklah kaya sangat, kita bukannya orang yang ada orang berada, tapi jangan jadi manusia yang mengharapkan orang bagi makan, jangan meminta-minta pada orang, mengharapkan pemberian orang. Sebab umat Nabi Muhammad adalah umat yang memberi, bukan umat yang meminta. Kalau kita miskin pun, kalau kita tak ada banyak, semua orang tak kaya sebenarnya. Innallaha ghani, ya. Sesungguhnya Allah saja yang kaya. Kita banyak harta macam mana pun, lagi banyak orang tu ada harta sebenarnya, lagi tak cukup, ya. Sebab dia dah biasa banyak harta, ya, tak cukup. Kita mungkin tak biasa banyak harta, rasa lebih mudah cukup bila ada banyak, ya. Orang yang kaya, orang biasa kaya, kalau dia kaya dia tak rasa apa-apa, ya. Bila dia tak kaya, kurang kaya, dia susah hati. Lebih baik kita jadi orang miskin. Orang miskin, ya, kalau dia kaya dia syukur. Kalau dia miskin, ya, dia biasa-biasa, tak ada masalah sebab dia dah biasa. Bukan kata kita jadi orang susah, orang miskin, orang merempat, bukan. Tapi tak payah nak fikir nak jadi lebih kaya, bukan. Kita jadilah orang yang cukup, berpada-pada. Nama dia qanaah. Kita berpada-pada, bercukup dengan apa yang Allah bagi, dan kita akan rasa lebih tenang. Itu sifat kaya sebenar, ya. Allah bagi, kita rasa tenang, cukup. Sebab aku dah biasa hidup miskin, hidup susah. Sebab itu nak suruh anak kita tenang hidup dia, latih hidup susah, jangan bagi mewah.
Confucius. Confucius ni orang bijak pandai Cina. Dia kata kalau anak yang diajar hidup mewah, biasanya besar menjadi bodoh. Bukan saya kata, Confucius kata. Betul lah, sebab bila anak kita ajar dia dengan mewah, nak itu dapat. Sebut mengigau, nak komputer dapat, mengigau pun dapat. Pantang sebut dapat. Lama-lama dia tak kreatif. Macam mana cara nak dapatkan sesuatu benda yang dia perlu. Contoh akan datang. So dia jadi bodoh. Ya. Bila nak satu-satu benda tak dapat, mati. Pasal tak reti. Ini benda yang kita boleh betulkan diri kita. Hari ni majlis buka puasa tak ada, tak apa. Tak ada masalah. Konsep asas majlis buka puasa ni adalah untuk memberi makan orang berbuka. Ibadah yang sebenarnya ialah memberi makan orang berbuka. Nabi kata sangat-sangat besar fadilat dia. Benda yang paling sedekah yang paling besar bagi makan orang berbuka. Sebab tu bersama dengan Syria Care pun kita boleh sama-sama beri infak untuk bantu saudara-saudara kita di Syria yang tak ada makanan nak berbuka tu. Kita boleh bantu, sebab itu juga adalah sedekah yang afdal, yang asalnya, yang menjadi roh ibadah sebenar. Majlis buka puasa tu medium, ya. Sebab kita nak bagi mudah, kita buat majlis, kita jemput ramai orang datang dan kita bagi dia orang makan. Ya. Tapi kalau tak boleh cara tu pun tak ada masalah. Rasulullah pun tak kata buat majlis buka puasa. Itu bukan ibadat, itu adat. Tapi yang ibadatnya bagi makan dekat orang buka puasa. Apa kata kalau kita bagi makan juga, jangan terhenti, ya. Oh, tak boleh buat majlis buka puasa, tak boleh dah nak minta masjid surau buat majlis buka puasa untuk arwah kita, arwah mak ayah kita. Ini pun satu benda lagi yang nak kena bincang panjang lagi lah sebenarnya. Kalau nak buat majlis buka puasa, nak niatkan dekat siapa-siapa, itu pun satu benda yang kita patut perhalusi balik juga. Anak dia buatlah apa pun, pahala anak akan sampai kepada mak dan ayah. Ya. Tapi kalau untuk orang lain, kita buatlah niat macam mana pun, setengah-setengah ulama kata tak jadi. Sebab amal ibadahnya dah terputus. Kecuali kalau amal jariah, sedekah yang berterusan, yang orang masih guna, ilmu yang orang masih manfaatkan, dan juga anak soleh tadi yang terus mendoakan dia. Anak soleh doa pun sampai, ibadat anak yang soleh tadi pun sampai dekat mak ayah. Tuan-tuan, saudara yang dikasihi sekalian, tak ada majlis buka puasa, tak ada buka kat masjid, tak apa, tak ada masalah. Kita boleh buka kat rumah. Tak ada pun. Siapa yang cakap buka puasa kat masjid tu sunnah? Siapa cakap buka puasa kat masjid tu ibadah? Ya. Kita nak permudahkan kita, takut lambat pergi maghrib, itu je. Jadi masjid pun buatlah majlis buka puasa supaya cepat orang boleh sampai kat masjid. Tapi buka puasa kat rumah adalah lebih betul. So hari ni kita betulkan, kita baharukan balik ibadah yang sebenar kita. Bila kita tengok balik tanpa bazar, tanpa jam balik kerja, tak ada majlis buka puasa, tak ada buka kat masjid. Ini adalah, itu betul belum lagi kita tak ada moral lagi kat masjid. Kita cukuplah kot duk rasa nak masjid bagi makan dekat kita. Kalau kita niat nak buat makan kat masjid, itu cantik. Tapi yang masih terfikir harap-harap ada orang buat majlis buka puasa boleh makan free, ya. Ni kadang-kadang harapan tu yang kita nak ubah dalaman kita. Sebenarnya pergi tak ada salah pun. Kalau orang jemput kita untuk buka puasa, memang kena pergi, penuhi undangan dia, jangan tak pergi. Tapi kita nak latih diri kita, biasakan diri kita, nak jadikan tabiat diri kita tu duk harap orang bagi makan, duk harap orang bagi sedekah kat kita. Ini antara attitude yang patut kita ubah. Kita patut jadi umat Nabi Muhammad, umat Islam yang memberi lebih banyak daripada menerima ataupun meminta. Menerima tu tak apa, meminta tu yang kita tak nak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita ubah ibadah kita ubah, masak sendiri, cantik, tambah baik.
sama-sama keluarga, aktiviti sama-sama keluarga, cantik. Masa ni lah kita nak wujudkan suasana keharmonian keluarga. Cakap baik-baik, ya, cakap mak dengan ayah, tugas kita untuk sampaikan pesanan-pesanan, nasihat-nasihat kreatif, cara kreatif. Tengah masak tu boleh nasihat benda ni, tengah sedia makanan boleh sembang selit-selit benda. Ini waktu yang kita ambil peluang, dan itu adalah tanggungjawab kita. Itu adalah ibadah. Bila kita nasihat anak-anak, bila kita bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu makan, Rasulullah suka bercerita. Sebab itu bercakap, ya, waktu makan kena bercakap dengan anak-anak. Jangan duduk dia makan seorang-seorang ataupun makan handphone kat tangan. Semua makan, ya, duduk share dengan kawan semua rupanya. Makan online nama dia. Ini kena betulkan, ya. Makan waktu kita mesra dengan keluarga. Sebelum berbuka kita tenang. Kalau pergi bazar balik lambat, sampai rumah dah nak berbuka. Sekarang masak kat rumah, jadual, tune sendiri jadual. Masak siap pukul 7, sebab kita sekarang pukul 7.20, ada yang 7.11, ada yang dekat Sabah Sarawak pukul 6.20 dah berbuka, kan. Kita tahu 10 minit sebelum kita dah duduk dekat meja, ya. Dan waktu tu adalah waktu untuk kita, kalau kita dulu majlis buka puasa kat masjid, kita ada tahlil, kita ada zikir, kita ada doa. Inilah waktu dia, ya. Sebab dulu masjid buat, masjid pun nak praktiskan supaya ahli qaryah dapat imarahkan, dapat ihya Ramadan tu, ya. Tapi sekarang kita tak dapat buat kat masjid. Sebenarnya zikir, doa lebih betul dekat rumah, lebih betul buat sendiri. Sebab kita tahu doa apa yang kita nak. Kalau Tok Imam doa, Tok Imam mungkin doa supaya keluarga dia yang lebih diberi rahmat Allah, diberi barakah lebih, mungkin kita, tapi Tok Iman dia doakan ke semualah. Kita pun amin, kadang-kadang tak faham pun. Tapi sekarang duduk rumah, kita tugas doa adalah tugas kita sendiri sebenarnya. So kita doalah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, tak boleh bahasa Melayu, bahasa Jawa, doa bahasa Belanda pun boleh. Pasal semuanya doa ni tak ada pun disebut, ya, yang bagus doa bahasa Arab. Tapi kalau doa yang afdal itu adalah doa-doa ma'thur, doa-doa yang diperturunkan daripada Rasulullah, itu okey. Ataupun doa-doa dalam bahasa Arab ini doa yang diambil daripada ayat Quran. Dia jadi 2 in 1, baca Quran dan terus jadi doa sekali. Sebab waktu ni adalah waktu yang paling bagus. Terakhir dah. Dia termasuk orang-orang yang rugi, ya, sepanjang berpuasa daripada subuh sampai maghrib dia tak ada doa. Rugi. Sebab doa orang berpuasa adalah doa yang sangat makbul. Sama juga zikir. Zikir, doa ni termasuk zikir sebenarnya. Saya tertarik, ada satu ulama dia buat apa kita panggil ranking. Zikir ni zikir tu dalam bentuk 4 ranking dia. Zikir yang paling top adalah baca Quran. Membaca Quran itu adalah zikir yang paling aula, yang paling bagus, ya. Baca Quran, kita dapat pahala baca Quran, dapat juga pahala zikir sebenarnya. Sebab dia adalah zikir. Bila baca Quran kita teringat ke Allah. Itu nama zikir. Zikir ni mengingati Allah. Yang kedua, zikir yang khusus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Daripada kita bawa kereta, ada orang himpit kita, lepas tu kita maki hamun dia, ya, kurang hajat. Tak ada. Ramadan tahun ni tak ada. Kita tenang duduk rumah. Bila tenang duduk rumah, tidur, tak buat apa-apa, bodoh, rugi. Sebab zikir tu mulut bergerak pun boleh, tak bergerak pun boleh. Lidah je kat dalam bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni zikir, ya. Ada satu kalimah yang disebut oleh Rasulullah, kalimah kalimatan, ya, kalimatan khafifatan fil lisan, ya. Ringan je dekat mulut, ya. Ringan je dekat mulut. Dia start dengan kalimatan habibatan indar rahman. Dua kalimah ni adalah kalimah yang sangat dicintai, disukai di sisi Tuhan Ar-Rahman. Kemudian khafifatan fil lisan, ringan dekat mulut, ringan sangat. Thaqilatan
fil mizan. Berat sangat dekat mizan di mahsyar nanti. So, benda mudah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Kalau nak yang ringan tapi berat, yang lain pun berat juga, ya. Yang zikir-zikir khusus, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahal azim, ya, alhamdulillah, macam-macam zikir ada, ya. Dan itu zikir ranking kedua. Zikir ranking ketiga, doa. Doa tu adalah zikir ranking ketiga, walaupun dalam bahasa Melayu, ya. Ya Allah, bagilah puasa aku diterima hari ni, ya Allah. Ramadan kali ni jadilah Ramadan yang banyak, aku dapat berkat, ya Allah. Tu adalah zikir. Sebab apa? Kita mengingati Allah. Tak ada orang doa tak ingat kat Allah, kecuali kalau dia doa duduk kat belakang, saf belakang, ya, mengelamun benda lain. Itu kurang. Tapi bila kita doa sendiri, kita akan lebih dekat dan lebih tepat ibadah kita, ya, doa sendiri. Dan yang keempat, doa zikir yang paling rendah, zikir dia teringat. Teringat pun dah cukup dah. Kita tengok contohnya ada bunga cantik. Cantik kan, Allah buat bunga ni, teringat dekat Allah, cantik, ya. Tengok apa-apa, tadabbur, ya, dan kita teringat dekat Allah, itu juga dipanggil zikir. Mudah sangat. So siapa yang tak berzikir, kalau kita sebut tadi, zikir tu mudah sangat. Kalau langsung tak berzikir, bodoh sangat. Kita cek kita, jangan kata ke orang, lebih tenang, lebih banyak masa untuk zikir, ya. Tukar-tukar makanan dengan jiran pun boleh, itu juga disuruh oleh agama, oleh dalam ibadah kita. Buka dengan anak-anak, dengan keluarga, bercakap, bersembang, itu sunnah, ya, sunnah compliant. Ini bukan setakat syariah compliant, tapi sunnah compliant atas lagi. Ada yang syariat compliant tapi dia bukan sunnah, ya. Boleh juga dia masih dalam lingkungan yang dibenarkan, tapi ini sunnah Nabi buat. So siapa yang bersembang dengan anak-anak, niat ikut Nabi. Kena tahulah, kena tahu. Kita tak membazir tahun ni, kita tak banyak berlaku ikhtilat. Tak payah duduk nak buat ikhtilat lain lah, ya. Nanti tak pergi bazar Ramadan, kita upload gambar tak tutup aurat dalam Facebook, contoh, ya, dah jadi benda lain pula. Dan kita pun tak adalah kena himpit ke orang, nak menyumpah orang, tak mengeluh, ya. Duduk rumah nak mengeluh apa, ya? Mengeluh jam teruk lah, ya. Padahal duduk rumah. kita dan yang satu tadi yang kita cerita, masjid pun tak ada buka puasa tu, ya, sebenarnya masjid pun tak habis duit. Cantik banyak program aktiviti imarah masjid lepas raya nanti, lepas 6 Jun nanti kita boleh buat, sebab kita tak banyak habis duit. Tu pun ada juga masjid duk buat berbur-lambur, pasal dah terbiasa. Bila tak ada aktiviti langsung, rasa macam tak hidup masjid. Nampak. Padahal masjid bukannya tempat bagi berbur-lambur. Masjid bukan tempat berbuka puasa sebenarnya. Jangan salah faham, bukan sebenarnya tempat itu, ya. Masjid tempat iktikaf malam itu betul. Itu tak boleh buat online, itu tak boleh nak ganti tu, ya. Kita nak iktikaf online tak boleh. Pakai Zoom je, gambar dekat masjid seorang, lepas tu yang lain pakai join dalam grup. Tak boleh, itu tak jadi. Tapi kita dah terbiasa masjid, orang akan datang ramai masjid bila ada makanan. So itulah. Kadang-kadang kita buat kuliah malam-malam kat masjid, kat surau, kena ada makanan malam, ya. Saya pernah sebut, sebenarnya makan malam ni tak bagus sangat pun. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi bila kita ada surau masjid yang tak buat makanan sekali-sekala, kurang orang surut. Rupanya orang datang pasal tarikkan dia makanan. Jadi buat balik, nak suruh orang datang ramai. Sebenarnya tak ada, sebenarnya tak perlu, ya. Tapi salah ke tak buat tu? Kalau tak buat lagi betul. Pasal makan malam tu tak bagus sebenarnya. Apatah lagi kalau makan berat. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita betulkan minda kita, mindset kita balik mengikut ilmu. Sebenarnya ada beberapa perkara yang Allah datangkan situasi ni untuk kita fikir balik dengan ilmu, betulkan yang biasa kalau salah dan biasakan yang betul kalau masih tak buat, ya.